saling kukuh mengukuhkan, ingat mengingatkan. Saya ternampak pula si comel tu. Mana ke dianya? Tak tahulah dah nampak ke tidak. Dia tu memang selalu ada dekat kawasan taman ni. Okey. Balik kepada perbualan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pada para sahabat kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hazrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Alhamdulillah, sekarang ni kita masuk kepada 1/3 kedua dalam bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Walaupun tak ada dalil yang secara spesifik menyebut akan hal ini, tetapi daripada pengalaman hidup kita, biasanya kita aware, kita sedar yang 1/3 kedua ni, iaitu malam ke-11 hingga malam ke-20 adalah merupakan waktu yang kita malas, waktu yang kita mudah kehilangan momentum. Maka perlulah bagi kita untuk sokong menyokong dan beri semangat antara satu sama lain supaya kita dapat terus berusaha. Salah satu daripada perkara yang boleh kita elakkan daripada terjadi kepada diri kita, yang boleh menyebabkan kita berkeluh kesah, ialah apabila kita membuat perbandingan di antara diri kita dengan orang lain, ataupun di antara keluarga kita dengan keluarga orang lain. Jadi elakkan membuat perbandingan. Kalau kita nak buat perbandingan, kita bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita sebelumnya. Kita bandingkan keluarga kita sekarang dengan keluarga kita sebelumnya, dan bukan dibandingkan dengan orang lain. Ini adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat kritikal, dan dia mengingatkan saya kepada sepotong hadis Nabi SAW, bagaimana pada satu ketika Rasulullah berkata kepada para sahabat, uritun naro fa idza aktsaru ahlihinna an-nisa. Aku telah diperlihatkan dengan neraka, dan aku lihat ramai di dalam neraka itu orang perempuan. Apabila perkara ini disebut oleh Nabi SAW, saya membayangkan pastilah ia menimbulkan rasa khawatir, bimbang yang bersangatan dalam jiwa para sahabat, kerana wanita adalah ibu mereka, wanita adalah isteri mereka, anak mereka, kakak mereka, insan-insan yang mereka sayang. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, adakah mereka masuk neraka itu ayakfurna billah? Adakah mereka itu masuk neraka kerana mereka kufur kepada Allah? Dan baginda SAW menjawab, bukan begitu. Sebaliknya, mereka berada di dalam neraka itu kerana yakfurnal ashir, kerana mereka itu kufur kepada nikmat keluarga, nikmat rumah tangga. Jadi kenyataan itu menimbulkan keheranan pada diri para sahabat. Apakah yang dimaksudkan dengan kufur kepada rumah tangga dan keluarga? Maka baginda memberikan contoh. Apabila engkau melakukan kebaikan kepada mereka pada sepanjang masa, dan sekali engkau tersilap atau tersalah, lalu wanita itu berkata, ma ra'aitu minka khairan qad. Engkau ni satu benda baik pun aku tak pernah tengok. Kerana satu kesilapan atau kesalahan yang dilakukan, maka wanita itu menafikan semua perkara baik lain yang telah dilakukan dan diketahuinya. Itulah yang dimaksudkan dengan kufrul ashir. Dan sudah tentulah hadis ini bukan bermaksud orang perempuan masuk neraka, orang lelaki terselamat. Pasti tidak, kerana orang lelaki juga ada faktor-faktor yang lain yang juga menjadi ancaman kepada kaum lelaki. Bagaimana mudahnya orang lelaki untuk diheret masuk ke dalam neraka apabila keadaan-keadaan tertentu berlaku kepada isteri, anak perempuan mereka yang mereka tidak berikan tanggungjawab spesifik dalam hal tersebut. Jadi bagaimanakah boleh terjadinya hal seperti ini? Dia berbalik kepada pemahaman kita terhadap apakah yang dimaksudkan dengan syukur dan apakah yang dimaksudkan dengan kufur. Maksud asal daripada perkataan syukur, syakara, itu adalah kasyaf, yakni terbuka.
Dalam arti kata lain, orang yang bersyukur adalah orang yang terbuka pada dirinya untuk dia dapat melihat apa yang dia ada dan dia mensyukurinya. Ya, sebab itulah dalam satu hadis yang lain, apabila ada sahabat yang mengadu kemiskinan ya kepada Nabi SAW, maka baginda mengajar kepada para sahabat itu untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Bukanlah zikir itu semata-mata secara spesifiknya mengeluarkan seseorang daripada kemiskinan, tetapi apakah yang disubhanallahkan semasa kita menyebutnya. Maha suci Allah daripada sifat zalim, menganiaya aku. Maha suci Allah daripada sifat pekak, tak dengar masalahku. Maha suci Allah daripada sifat buta, tak nampak kesusahan hidup aku. Dan kita divert daripada menyalahkan Tuhan, kita mula tengok balik apa yang kita ada. Oh, sebenarnya ketika kita sangat miskin, kita ada macam-macam nikmat, dan kita menyebut alhamdulillah atas nikmat satu, alhamdulillah nikmat ini, alhamdulillah nikmat ini, alhamdulillah nikmat ini, dan berterusan. Dan barulah terzahir kebesaran Allah dalam ungkapan Allahu Akbar, kan? Manakala lawan kepada syukur pula ialah kufur. Dan kufur ini bermaksud tertutup. Ya, tertutup dalam arti kata seseorang itu tidak dapat melihat apa yang dia ada. Justru dia memberi fokus kepada benda-benda yang dia tak ada. Dia dah ada peti ais dekat rumah, tapi bila dia nampak jiran dia beli peti ais baru, dia nampak peti ais jiran dia yang dia tak ada, dan dia lupa kepada peti ais yang dia dah ada. Maka yang itulah yang menjadi fokus dia. Lalu timbullah keluhan, rungutan, bergaduh, tak puas hati dan sebagainya. Maka yang dimaksudkan dengan seseorang yang bersyukur itu adalah apabila dia fokus kepada apa yang dia ada. Kalau sekiranya anak-anak kita malas nak tarawih, kemudian dia tak nak tarawih, dan kita kata tak apalah, okeylah saya semayang tarawih seorang-seorang, tapi esok kita semayang sama. Okey, sebab selama ni pun mereka kurang bertarawih, tapi di zaman PKP ni mereka banyak tarawih. Ada masanya mereka penat dan kita benarkan, tak apa. Ada masanya kita buat 4 saja untuk memberi keringanan kepada mereka supaya esok mereka dapat buat penuh. Mungkin itu tak mencapai standard orang lain, mungkin itu tak mencapai standard kawan-kawan kita yang ada isteri solehah, suami soleh, anak-anak yang baik, tapi anak-anak kita sedang berada di dalam keadaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. So kita kena syukur dengan benda tersebut. Itulah sedikit perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat daripadanya. Selamatlah kita meningkatkan usaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Perkongsian di media sosial adalah untuk saling memotivasi dan bukanlah untuk banding-membandingkan dan menimbulkan rasa duka cita melihat kebaikan orang lain, apatah lagi menimbulkan rasa cemburu dan dengki terhadap kebaikan yang ada pada sahabat-sahabat kita. Sama-sama insya-Allah kita usahakan dengan rahmat Allah SWT. Terima kasih. Kita berjumpa di dalam vlog yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.